Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Bersama saya lagi Cikgu Tini, dan semestinya kami di Tizaza sentiasa sharekan, berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anda semua, terutama sekali dalam bidang jahitan dan juga fashion. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana cara nak buat poket berbentuk. Poket berbentuk ni dia sebenarnya berada di bahagian sisi. Poket berbentuk ni anda boleh buat pada bahagian baju pun boleh. Okey, pada bahagian seluar pun boleh. Dia ada biku-biku. Nanti saya akan tunjukkan. So dekat sini saya dah buat sampel dah sebenarnya. Sekejap lagi kita akan tunjukkan satu persatu bagaimana cara nak buat poket berbentuk di bahagian sisi. Okey, alright. Okey, saya dah standby dah ni tau. Ini adalah palazzo bahagian depan. Okey. Palazzo bahagian depan, lepas tu kita ada bahagian belakang. Kita kena sediakan sediakan palazzo bahagian depan, bahagian belakang yang sama sisi. Maksudnya belah kiri, sebelah kanan, kanan. So saya dah sediakan untuk palazzo bahagian depan. Okey, yang ini bahagian belakang. Macam mana kita nak tahu depan dengan belakang? Kita tengok bahagian cawat dia. Kalau yang belakang cawat dia labuh sedikit. Dia lebih panjang, okey, untuk belakang. Kalau depan cawat dia lebih pendek. So kita sediakan. Kalau kita nak jahit sebelah kanan, dua-dua sebelah kanan. Kiri, dua-dua sebelah kiri. Letakkan. Okey, asingkan sebab kita tak nak nanti tertukar. Okey, macam saya akan tunjukkan kepada anda semua poket berbentuk bahagian kanan. Okey, ni yang saya dah sediakan ni. Okey, pastikan anda sediakan bahagian yang betul. Nampak tak? Okey, ini dia punya cawat. Cawat depan, cawat belakang. Nampak tak perbezaan dia? Cawat depan pendek sikit, cawat belakang dia labuh. Okey. So, lepas tu saya dah sediakan bahagian lapik. Nanti sekejap lagi saya tunjukkan macam mana cara nak buat. Lepas tu ini adalah lapik bahagian dalam. Kalau nak buat poket berbentuk ni kita ada dua lapik. Satu bahagian atas. Sebab bentuk yang saya nak buat ni kan, saya nak tunjukkan bentuk dia berbiku tau. Okey. Poket dia. Sekejap saya tulis kat sini. Alright. Okey, ini bahagian yang lurus. So saya akan buat bentuk poket dia macam ni. Okey, ni bahagian seluar kita. Macam tu poket kita. Alright. So ni bahagian seluar dia. Macam tu. Kat sini poket kita. Poket dia saya nak buat bentuk macam ni. Nampak kan sikit-sikit? Ini bahagian sisi saya buat bahagian sisi. Poket berbentuk. Bentuk biku-biku macam ni. So saya nak ajar macam mana nak ambil bahagian biku dia, berapa inci, cara nak buat dia macam mana untuk bahagian seluar palazzo kita. Okey, saya dah standby. Lepas tu ini bahagian lapik. Lapik yang akan kita jahit sekali. Lepas tu ni lapik bahagian dalam. Saya akan tunjukkan sekejap lagi berapa inci nak ambil. Jangan risau. So sediakan pen dan kertas yang ada buku. Sediakan buku, tulis dekat bahagian seluar palazzo tu, catatkan. Lepas tu kita ada kantung. Okey, kalau anda perhatikan bahagian kantung saya gunakan kain yang berwarna putih. Kita tak gunakan kain yang sama sebab apa tahu? Sebab kebiasaannya macam yang saya guna ni, ini adalah kain moist crepe, dia bergetah kan. So saya gunakan untuk poket kantung dia, kita gunakan kain yang orang kata lebih selesa. Lebih selesa. Poket ni, kain ni lebih sesuai untuk kita buat poket. Tak kisahlah kalau nak buat swaslek pun sama. Boleh gunakan kain yang lebih keras. Lebih orang kata apa? Dia senang kita nak jahit bahagian dalam. Kalau macam ni kan kain dia berat, lepas tu dia bergetah, dia akan rasa macam jatuh ke bawah. Nanti nampak sangat apa? Bahagian dalam tu Okey, so kita gunakan kain. Ini saya gunakan kain cotton, okey, untuk dia punya kantung poket. Nanti saya bagi tahu. Kejap lagi saya akan tunjukkan berapa ukuran yang saya ambil untuk
kantung poket. Kantung poket ni bila kita buka dia jadi macam ni lah. Ni dia. Rupa kantung poket kita. Okey. Alright. Ini bahagian kantung dia. Alright. Ini adalah bahagian yang saya dah sediakan. Okey. So ini bahagian yang kita nak buat dia punya biku-biku tu. Boleh nampak tak? Dekat sini sebenarnya saya dah lukis tau. So masa kita jahit, kita akan ikut bahagian biku-biku ni. Okey. Cuba kamera boleh fokus kat sini. Boleh nampak ni dia. Nampak tak biku-biku tu? Sekejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak buat dia. Okey. Alright. Ni biku-biku dia. Sebab kita kan akan buat poket dua belah kan, kiri dengan kanan. So yang sebelah ni saya dah standby, saya dah sediakan. Okey. So inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita buat bahagian poket sisi yang berbentuk. So, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak ambil bahagian biku dia sebelum kita jahit. Okey, ini adalah pola yang kita dah buat sama-sama. Ini adalah bahagian poket yang saya akan bentukkan dia. Nampak tak? Okey, so macam mana nak buat bahagian biku-biku dia? Okey, bahagian yang kita nak buat dia punya bahagian berbentuk tu, kita perlukan kain gam ni. Kita akan lukiskan dekat atas kain gam ni. Okey, so anda boleh fokus kat sini, saya tunjukkan. Okey, nampak tak? Ini adalah kain gam yang saya dah sediakan. So macam mana cara nak buat biku dia? Anda bentangkan kain gam ni. Pastikan bahagian belakang bahagian yang tak ada gam. Okey, bahagian yang tak ada gam, senang anda nak lukis. Boleh nampak So boleh fokus. Sediakan nota. Okey. Alright. So, anda ambil bahagian pola ni. Dekat pola ni, saya nak kita ambil bahagian yang kita nak buat dia punya poket. Okey. Dekat bahagian sisi bahagian sisi. So, saya ambil dia punya daripada bahagian sisi, boleh nampak Okey, daripada bahagian sisi ke luas poket adalah 4 inci. 4 inci termasuk basi setengah inci. Okey, 4 inci ni saya ambil dah termasuk basi setengah inci. Okey, boleh setakat ni. Kemudian untuk dia punya bukaan poket. Okey, bukaan poket dekat sini. Daripada atas daripada atas sampai kita serongkan macam ni. Serongkan sampai bawah. Kalau macam ni saya ambil 8 inci. Okey, 8 inci ni dah termasuk orang kata apa? Dia punya basi bahagian bawah ni setengah inci. Kemudian atas ni kita akan turunkan lebih kurang 1,5. So, dia punya mulut poket luas ataupun mulut poket tu kita akan ambil 6 inci. Okey, mulut poket 6 inci. Alright. Boleh Okey, so saya ambil dekat sini 8 inci termasuk basi. Okey, 8 inci termasuk basi. So anda gariskan. Okey, anda gariskan. Alright, kemudian daripada tempat yang kita garis tu, sebab kita nak buat bahagian biku dia tau. Nampak tak saya buat biku dia? Okey. So bahagian biku ni daripada garisan tu, daripada garisan yang mulut poket, sebab biku kan dia akan menaik ke atas kan, macam yang saya tunjukkan kat sini. Kita akan buat macam ni tau. Macam ni. Kita akan buat 4 biku macam tu. So kita akan ambil macam ni. Kat sini kita akan ambil 4 biku dia. Kita nak buat 4 kali biku ni. Alright. So kita kena turunkan tau daripada garisan asal yang kita dapat tadi, turunkan setengah inci. Boleh faham tak ni? Turunkan setengah inci untuk kita buat biku. So nanti biku dia ni berada dekat atas lah tempat yang kita nak ambil tadi. Boleh faham
Okey, sekarang ni saya akan ambil kertas gam kita tadi. Ni kita dah nak buat dah. Kita lukiskan dekat bahagian kertas gam. Nanti saya tunjukkan macam mana nak buat, nak dapatkan biku dia. Okey, so anda tekapkan semula untuk kita dapatkan garisan. Kain gam yang nipis saja sayang untuk seluar ni. Tak perlu yang tebal-tebal. Okey, yang buat lapik leher pun boleh. Okey, yang buat lapik leher pun boleh. Okey, so bahagian sisi. Alright. Kita gariskan. Kemudian bahagian yang tadi yang kita gariskan, yang kita dah turunkan setengah inci tu, tandakan. Tandakan. Okey, ikut step by step. Buat sahaja. Saya suka kalau anda dah tengok, buat. So, anda akan nampak. Okey, saya dah tanda bahagian atas. Saya dah tanda bahagian bawah. Okey, so saya akan angkat. Dia akan dapat kat sini. Ni sebelum kita jahit saya tunjukkan dulu. Sekejap. Mana tadi garisan dia? Okey. Kat sini. So, saya gariskan macam ni. Nampak tak? Nampak ke pakai pensel? Ada pen? Nampak Okey. So, inilah bahagian yang kita, ini ukuran asal tau, ukuran tepat. So, kita buat biku dia macam mana? Cara nak dapatkan biku-biku dia, kita kan tadi saya bagi tahu kita akan buat 4 kali biku kan. So, anda ambil ukuran ni ke sini. Okey. Dia akan jadi luas sikit tau sebab kita dah turunkan dia setengah inci tadi. So dekat sini saya dapat 9, lebih kurang 9 inci 1 hun bahagi 4. Okey, sama juga. Bagi 2, bahagi 4. Okey, nampak tak? Saya dapat 2 suku. So setiap bahagian ni kita ambil 2 suku. 2 suku 4 kali. 2 suku. Dan dekat sini pun sama 2 suku. Okey, boleh faham So tandakan biku-biku dia ni. Okey, 4 kali. Kemudian macam mana kita nak naikkan biku dia ni? 2, dia macam ni tau, dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 kat situ untuk poket. Okey. So macam mana kita nak dapatkan daripada sini ke sini, kita bahagikan 2. Ni kita nak buat biku dia Okey. Tandakan dulu kat sini. Tandakan dulu. So yang ni pun tandakan. Dapatkan tengah dia Yang ni pun kita tandakan. Ni pun kita tandakan. Okey. So bila kita dah tanda, bahagian yang kita tanda yang sekejap tadi, yang baru orang kata yang baru kita tanda tadi, naikkan setengah inci. Naikkan dekat situ setengah inci. Okey, selang naikkan setengah inci. Buat 4 kali. Naikkan setengah inci, selang kat sini. Okey. So selang di sini. Okey, nampak tak? So anda ambil lah benda yang bulat. Macam saya ada kat sini, saya dapat benda ni tau, bulat. So samakan daripada ujung touch ke titik atas, touch ke bawah. So saya akan buat macam ni. Kita dapatlah bentuk dia. Ni saya ajar bukan saja buat di poket boleh buat dekat baju. Kalau nak buat bawah baju biku-biku kan, pun boleh buat cara yang sama. Ataupun dekat kebaya ke, dekat tangan ke, nak buat biku-biku. Lepas tu dia punya lebar ni terpulang lah. Macam yang bahagian ni, lebar dia kita ambil bahagi 4. Ikut dia punya. Sama juga kalau nak buat bawah baju, ukur dulu berapa luas dia. Lepas tu bahagikan. Pastikan dapat sama besar. Macam mana, nampak tak? Okay. So habiskan. Pakai benda yang bulat. Okay. Touchkan dia, ni touch ke sini. Nampak? So satu lagi. So
So dekat sini touch ke sini. Nampak tak? So kita dah dapat dah 4 biku kat sini. Okey. Kemudian macam mana kita nak cantumkan? So anda kena letakkan basi dekat belakang ni. Saya letakkan 1 inci je basi. 1 inci basi. Macam tu. Okey. Alright. So nanti kita akan potong lah. Pastikan lebihlah sikit suku inci kat sini. Yang atas ni lebihkan dalam. Kat atas ni pun saya lebihkan. Sebab nanti bila kita dah buat biku-biku, nanti kita potong je. Kita potong ikut bentuk. So anda lebihkanlah kat sini dalam 1 inci. Masa nak potong tu. Okey. Macam tu. Nampak? Nanti kita potong. Macam tu. Yang ni lebihkan sebab nanti bila kita dah buat biku-biku, nanti kita akan potong. Kita ikut bahagian biku-biku. Yang atas ni lebihkan sedikit. Okey. So ini bentuk dia. Bila dah dapat bentuk ni, baru ambil kain. Kan, ambil kain. Ironkan, tekapkan dia. Okey, tekapkan dia. Tekapkan, ironkan. Nanti barulah ironkan, ikut bentuk dia balik. So lepas tu baru saya tunjuk macam mana cara nak buat dia. So inilah cara kita nak buat dia punya biku-biku dia. Boleh Okey, so yang dah siap hasil dia macam ni. Okey, ni saya ketepikan. So bila kita dah tampal dekat kain, dia jadi macam ni. Nampak tak? Ini biku-biku yang kita akan jahit nanti. Okey. Ini dia biku-biku yang kita akan jahit tadi. Bahagian yang lurus ni, yang tadi saya tinggalkan basi 1 inci, kita jahit tepi. Boleh So jom saya tunjukkan macam mana cara nak jahit. Sediakan bahagian yang saya bagi tahu tadi. Right. So jom kita jahit. Nak jahit dia senang saja, insya-Allah. Okey, lagi satu bahagian kantung. Terlupa kita nak bagi tahu Bahagian kantung poket. Okey, anda boleh ambil panjang kantung. Okey. Sekejap saya tunjukkan. Panjang kantung kita ambil 13 inci. Macam ni. Dah sekali dengan basi dia ni. Okey. Alright. Panjang dia 13 inci. Okey, saya tepikan ni Nampak tak? Panjang kantung 13 inci. Dekat sini tanda lipatan tau. Tak putus. Kemudian lebar dia 7,5. Dah sekali dengan basi dah ni. 7,5. Kat sini tanda lipatan tau. Tepi ni. Nampak? Kemudian bawah ni kita bentukkan dia. Macam tu. Ini bahagian kantung. Lepas tu ini bahagian lapik sebelah dalam. Kejap, mana dia? Ni dia. Lapik sebelah dalam yang ini. Ni lapik ni kita akan letakkan dekat bahagian kantung dia nanti. Okey, anda yang baru nak belajar, pastikan anda tengok step by step dan juga cuba buatlah. InsyaAllah anda boleh buat. Okey, sambil tengok, sambil buat. Ni nanti kita akan letakkan dekat sini. Okey, kita akan letakkan dekat sini. So, lebar dia dekat sini saya ambil 6 inci. Lebih kuranglah 6 inci 5 inci, 3/4. Lepas tu dia punya labur ni saya ambil 9 inci. Okey, labur dia saya ambil 9 inci. So bentukkanlah yang kat sini. Daripada 5 3/4 ni 9 inci. So bentukkan dekat sini. Boleh Okey. So jom saya tunjukkan cara nak jahit macam mana. Ambil seluar bahagian depan. Okey, pegang seluar bahagian depan. Sekejap saya tengok. Ini bahagian belakang sebab cawat dia labur. Nampak ni bahagian belakang ketepikan dulu. Takut nanti kita tersilap. Okey. So ambil bahagian depan. Ni bahagian depan. Bahagian depan seluar. Cawat dia lebih. Cawat dia pendek. Okey, so letakkan bahagian cantik atas
bahagian cantik atas. Kemudian kantong poket ni kita akan jahit macam ni tau. Kantong poket ni nanti bila dah jadi dia akan mengadap macam ni. Alright, so kita akan jahit dekat sini. Letakkan bawah dia. Okey. Sehelai saja. Bukan dua-dua sehelai, nampak tak? Yang lebih ni masukkan ke dalam. Okey, sehelai sahaja macam ni. Okey, yang lebih ni masukkan ke dalam. Dia akan jadi macam ni. Okey. Kemudian bahagian yang dah berbentuk ni. Ni poket berbentuk kita. Okey. So bahagian yang ni kita letak dekat atas. Macam mana cara nak letak dia? So tengok betul-betul. Yang ni kita samakan tau. Samakan. Okey, samakan betul-betul. Okey. So, letakkan ikut betul-betul bahagian yang lurus ni dekat atas dan satu lagi ni dekat bawah. Macam tu. Okey. Letakkan betul-betul. Dekat sini pun betul-betul. Macam tu. Sebab nanti kalau kita tak letak betul-betul, takut dia punya poket terlampau luas sangat. Tak cantik juga. Okey. So, ikut bentuk dia betul-betul. Penitikan. Okey. Kat sini pun kita penitikan. Sebenarnya sekejap je buat dia. Okey. Dah siap biku-biku ni. Cantumkan belakang. Siap dah kita punya kantung poket. So saya letakkan dua lagi lah, supaya tak lari poket kantung dia. So satu lagi dekat sini. Okey. Kemudian bila kita dah penitikan, saya nak anda jahit ikut biku-biku ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita jahit ikut biku-biku dia. Okay, so ni bahagian atas. Matikan jahitan. Betul-betul ikut biku dia supaya cantiklah hasil dia. Jangan menarik kain. Okey. Satu lagi, jangan tarik kain. Bentuk dia betul-betul. Jangan nak laju jahit, nanti bentuk dia tak cantik kan. So pastikan jahit tu biku dia betul-betul cantik. Okey, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, tak semestinya nak buat pada bahagian poket. Kalau nak buat bawah baju ke, nak buat pada bawah tangan kita ni kan pun cantik. Saya ada buat satu baju kebaya kebaya yang buat biku-biku tu. Waktu saya nak orang kata kerja dulu kan, mengajar, ada baju tu. Keluar balik sekarang biku-biku macam tu. Lama dah saya buat baju tu. Okey, bentuk dia ni betul-betul ikut bentuk dia. Saya tunjukkan. Okey, ikut saja yang kita dah lukis tu. Sikit lagi.
Boleh nampak jangan laju-laju. Pastikan bentuk dia tu cantik. Okey, satu lagi. Okey, sampai habis. Okey, so ini hasil dia. Ya, warna benang sama color kain lah. Okey. So, bila kita dah jahit, yang lebih ni, kain ni potong. Bahagian ni potongkan. Okey, nampak kita potongkan. Nampak dah biku-biku dia tu kan? So, okey, mata. Okey, yang ni kita dah kecilkan basi dia. Lepas tu, bahagian yang biku ke dalam ni, kita kena snap tau. Snap betul-betul dekat dia punya bucu. Okey, snapkan betul-betul dekat dia punya bucu. Supaya bila kita terbalikkan dia, cantik. Betul-betul sampai bucu dia, tapi janganlah sampai terputus bucu tu pula semua bahagian ni, ni pun sama. Betul-betul dekat bucu dia, tengok betul-betul. Macam tu. Okey. Bila dah potong, kita terbalikkan dia. Okey, nampak? So, bila kita dah iron ni memang sangat cantik. Ni masukkan ke dalam. Okey, sebab apa kita kena pakai kain gam? Supaya dia senang dibentuk. Supaya kita punya bahagian biku-biku tu senang dibentuk. So, kalau kita dah iron ni memang sangat cantik lah. Ini kejadian dia. Nampak tak? Biku-biku dia. Okey, sama saja. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian, so bila kita dah selesaikan bahagian ni, lepas ni dah senang lah. Lepas tu bahagian yang lapik dia ni, kan kita dah jahit tepi. Ni saya jahit tepi tau. Okey, bahagian yang kita dah jahit tepi tu saya nak anda jahit pada kantung dia saja. Okey, jahitkan, lekatkan pada kantung sahaja. So, ratakan betul-betul. Okey. Jangan sampai tertarik pula. Kan? Kalau rasa macam takut dia menarik, letakkan peliti. Mudah sahaja Okey, so kita jahitkan. Dekat bahagian kantung ni, kita jahitkan. Okey. Yang baru masuk anda dah share ke? Lekatkan sahaja. Okey. Matikan jahitan. Kemudian apa yang perlu kita buat? Dia akan jadi macam ni tau. Okey, kantung sebelah lagi ni kita akan lekatkan dekat sini. Yang ni Yang lapik yang saya bagi tahu tadi, kita akan lekatkan dekat sini. Di sini. So, kita boleh kat sini kita boleh jahitkan lah sikit supaya dia dia lekat. Jahitkan saja. Okey. Okey, so bahagian ni kita sambungkan. Kalau takut dia tak sama, penitilah. Okey. Pastikan dia betul-betul kemas. Letak peniti kat sini. Tak
peniti kat sini. Dan jahitkan dia. So, kita jahitkan. Ni, so lepas tu kita jahitkan saja. Yang ni pun saya jahit tepi tau. Bahagian ni pun saya jahit tepi. So, jahitkan dia. Banyak jenis poket yang kita boleh buat tau. Kalau nak buat poket ada piping pun boleh. Okey, macam-macam bentuk boleh kita buat. Yang ni ikut bentuk dia. Okey. Alright. Senang sahaja. Okey, yang ni kita bukakan. Okey, so dia akan jadi macam ni. Yang ni nanti kita akan cantumkan kat sini. Nampak tak? Okey, kita dah dapat dah bentuk dia. So, poket kita akan jadi macam ni lah. Dia serong. Okey. Dekat sini nanti kita akan lekatkan dengan bahagian belakang sekali. Kat sini, kat atas dia. Pastikan sama samakan dia. Nampak tak? Okey, kantung dia dah jadi sebelah dalam. Okey, sebelum kita cantum bahagian belakang, kita kena sambungkan dulu ni. Bahagian dia punya kantung. Kalau tak sambung nanti terkeluarlah duit kita. So, masa nak sambung tu, dia kan macam ni kan. Saya nak dah terbalikkan. Belah dalam. Terbalikkan dia, jahitkan kat sini. Setengah inci boleh, nak buat suku inci pun boleh. Suku inci satu tapak lah. Ikut tapak mesin pun boleh. Kalau saya akan ikut tapak mesin. Tak payah jahit tepi tau, sebab nanti kedudukan dia berada di dalam. So, kita masukkan macam ni. Senang saja. Lepas tu kita terbalikkan semula. Macam ni kita terbalikkan. So, dia jadi macam ni. Cuba buat. Nampak macam terbalik-terbalik kan? Tapi bila kita dah cuba buat, senang je rupanya. Kan? Mula-mula tak apa. Tengok dulu saya buat macam mana. Lepas tu nanti boleh cuba buat. So, dia berada di dalam. Ni kantung dia dekat dalam. Nak bagi dia kukuh lagi, tindihkan saja jahitan ni. Tindih kasih saja. Tindih je atas dia. Nak bagi dia lagi kukuh kan? So, tindih je lah. Senang sangat. Okey. Okey, so bila dah tindih, barulah kita jahit. So, dia jadi berbiku macam ni. Yang ni samakan betul-betul. So, kalau tak nak dia lari, cantumkan dulu. Okey, sebelum kita nak cantumkan bahagian belakang, samakan betul-betul. Okey, so sambung. Jangan tarik kain Okey. Barulah kita sambung bahagian belakang. Yang ni dekat sini. Sekejap lagi saya tunjuk hasil dia. Yang ni dekat sini. Senang saja insya-Allah. Okey, yang ni kita cantumkan dulu. Okey. Dan ambil pola belakang. Nampak tak? Dah jadi dah. Bahagian poket. Kalau terlampau luas kan. Ni nanti kita kena ni lah. Jahitkan sedikit bahagian atas. Ni kita tak cantum lagi tau dengan band pinggang. Kat sini nanti kita akan cantum band pinggang. Alright?
So ini poket kita. Ambil bahagian belakang. So dekat sini kita letak basi setengah inci. Ni bahagian belakang, so kita jahitkan kat sini. Nanti kita jahit tepi sekali, terpulanglah dan nak jahit pisahkan yang ni. Bila dah cantum, kalau nak jahit tepi pun boleh. Kalau dah cantum, nak jahit tepi 2 sekali pun boleh. Alright, yang ni saya cantumkan. Nanti kita akan jahit tepi 2 sekali. Basi setengah inci. Okey, saya letakkan basi kat sini setengah inci. Matikan jahit sampai bawah. Dekat poket ni, dekat biku ni kena hati-hatilah, jangan sampai dia terlipat. Okey. Saya akan letakkan dengan, sebab kita tak nak nanti dia terlipat kan. So jahitkan. Okey. Jahit sampai bawah. Macam biasa saya selalu kalau dah jahit sikit saya akan tengok. Pastikan sama sampai bawah. Okey. Jahit sampai habis. Okey, saya akan selalu samakan. Kita tak nak ada terlebih, tak nak ada basi terlebih. Okey, sampai habis. Matikan jahitan. So dah siap dah kita punya poket. Okey. Yang ni nanti boleh jahit tepi lah. Kan, jahit tepi. So, ini bahagian depan, bahagian belakang. So, dah jadi poket kita, poket berbentuk. Okey. Ini dah dia poket berbentuk. Ini kantung dia. Alright. Sebelah dalam. Dan inilah poket. Dah pun siap. Sebelah dah siap. Tinggal sebelah lagi. So, masa kita nak buat palazzo ke, nak buat seluar ke, kita siapkan dulu bahagian poket. Okay, kita siapkan dulu bahagian poket. Lepas tu, barulah kita siapkan bahagian lain. Okay, dah siap bahagian poket, dah senang dah. Kita siapkan sebelah lagi. Lepas tu nanti baru kita cantum bahagian sisi. Lepas tu cantum bahagian cawat. Last kali kita buat bahagian pinggang. Siap dah. Okey. So, saya harap anda pun boleh buat bahagian poket yang berbiku. Bahagian berbentuk macam ni. Tak semestinya biku. Kalau cikgu saya nak buat 3 segi boleh. Boleh juga, tak ada masalah. Bahagi dia sama. Kalau biku kita buat ikut bentuk kan. Kalau nak buat 3 segi tu, lepas dah dapat dia punya titik-titik tu, pakai pembaris je lah buat segi dia. Pun boleh, tak ada masalah. Suka hatilah nak buat bentuk apa pun boleh. Alright? Memang sangat-sangat mudah. So, saya harap anda semua pun boleh buat. Dan kemudian boleh siapkan seluar palazzo. Dan seperti mana yang anda tahu, palazzo ni dia ada pelbagai variasi. Ada palazzo skirt, ada palazzo yang ada sekali dengan getah atau tali pinggang, tali yang kita ikat saja pun ada. So saya ajar daripada asas dahulu. Ini merupakan asas asas seluar palazzo, yang mana pola dia, siapa yang nak pola palazzo ni ada di dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan ni. Seluar palazzo, pola dia ada dekat buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Sebelah ni pola dia, sebelah tu cara nak buat dia. Bahagian depan, bahagian belakang, 1 ke 2 labuh seluar, 1 ke 3 ukuran cawat, bahagi 2 tolak 1 inci. Tu dia punya formula. Dan seterusnya, belakang pun ada, depan belakang.
Bukan palazzo saja, pelbagai jenis design baju ada. Nampak tak? Okey. Dan juga buku yang kita orang kata apa, kita tujukan kepada anda semua ni memang orang kata sangat senang untuk anda ikut dan juga berwarna lah. Untuk orang kata memudahkan anda membuat pola step by step. Dan satu lagi kita ada jom jahit sendiri pun, ada pelbagai jenis pola, pakaian kanak-kanak dan juga dewasa, koleksi pola. Carta saiz pun ada. Ni apa ni? Kain ruffle, duyung ruffle ada. Okey. Pelbagai jenis kain, skirt ada, telekung ada. Baju apa ni? Baju raihan, baju Melayu. Pelbagai baju baby pun ada. Okey. Baju piyama, gaun, baju tulip dan sebagainya. Okey, so akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum.